Salam sejahtera, saya Lukas Anajunuang, Numometrik 66526. Saya akan bentangkan proyek tahun akhir saya yang bertajuk pengurusan promosi dan pemasaran dalam acara Fakafest. Pengenalan yang pertama yaitu, menurut Samsudin Wahab 2007, acara adalah sesuatu aktiviti yang telah dirancang dengan cara sistematik oleh seseorang individu atau beberapa orang individu yang berupa sesuatu persembahan, majelis, festival, seminar, pertunjukan, atau pertandingan yang terbatas fungsinya, dan diadakan bagi mencapai satu objektif yang berfaedah kepada individu atau kumpulan individu tertentu dan masyarakat. Fakafest ini adalah acara kesenian yang pertama kali diadakan pada tahun 2018. Ia bagi menggantikan acara Minggu Seni dan Warisan yang selama 12 tahun bertapak sebagai acara yang diuruskan oleh pelajar pengurusan seni dalam mengaplikasikan teori dan amali. Menurut DAF 2012 yang telah mendefinisikan pengurusan sebagai pencapaian objektif organisasi dengan gaya yang berkesan dan cekap melalui perancangan, perorganisasian, kepimpinan, dan kawalan sumber organisasi. Selain itu, pengurusan sebagai proses mentadbir dan mengkoordinasi sumber secara cekap dan berkesan dalam usaha untuk mencapai objektif organisasi. Seterusnya, manakala menurut George Terry 1953 yang telah memberi definisi lebih luas, yaitu pengurusan sebagai satu proses sistematik yang merangkumi perancangan, pengorganisasian, kawalan, dan dorongan. Antara 4 aktiviti pengurusan yang termasuk dalam definisi ini adalah seperti perancangan, pengorganisasian, pendorongan, dan kawalan. Menurut Widyatama 2011 telah menyatakan bahwa promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang telah dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran sehingga menjadi salah satu faktor tertentu keberhasilan sesuatu program pemasaran. Menurut Nurjaya 2000 telah mengatakan bahwa pengurusan pemasaran adalah suatu analisis, perancangan, pelaksanaan, dan kawalan program. Oleh itu, ia telah direka untuk mewujudkan, membina serta mengekalkan pertukaran berfaedah dengan pengguna, sasaran, dan bertujuan untuk mencapai objektif organisasi. Ini merupakan penyataan masalah bagi kajian ini. Menurut Fong 1992 dalam penelitian Success and Failure Factor for Implementing Effective Agriculture Electronic Market, faktor kegagalan pemasaran dan promosi adalah kerana ahli dalam sebuah organisasi acara kurang aktif dalam menjalankan aktiviti promosi seperti pengiklanan, penyebaran maklumat acara melalui media massa dan sebagainya. Selain itu, penyampaian maklumat daripada media massa, laman sesawang, banner dan sebagainya tidak dijalankan secara meluas. Di samping itu, penyampaian maklumat yang kurang efektif ini akan menggagalkan sebuah acara. Permasalahan dalam acara Fakafest ini disebabkan kurangnya penyampaian atau hebahan yang efektif mengenai acara yang telah diadakan. Promosi yang dijalankan kurang memberi kesan kepada pelajar maupun orang luar. Selain itu, penyampaian maklumat daripada media massa, laman sesawang, banner dan sebagainya tidak dijalankan secara meluas. Oleh itu, penyampaian maklumat yang kurang efektif ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada acara Fakafest tersebut. Selain itu, permasalahan yang seterusnya adalah cara-cara pihak pengurusan mempromosikan dan memasarkan acara Fakafest kepada khalayak ramai tidak berkesan, menyebabkan orang ramai tidak minat dan kurang mengetahui apa aktiviti yang telah dijalankan dalam acara Fakafest tersebut. Kepentingan kajian. Perbincangan ini akan memberikan kepentingan yang terbagi kepada 3, yaitu kepentingan kepada pengetahuan, kepentingan kepada masyarakat, dan kepentingan kepada pengkaji. Kepentingan kepada pengetahuan yang pertama yaitu jabaran unit promosi dan pemasaran dalam menarik minat orang ramai terhadap acara Fakafest. Yang kedua yaitu cara-cara promosi dan pemasaran yang berkesan dalam acara Fakafest.
Seterusnya, kepentingan kepada masyarakat. Dalam kajian ini, hasil dari pengumpulan data daripada responden tersebut diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat supaya dapat memberikan pengetahuan baru tentang acara seni, terutamanya para pelajar dalam pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Yang terakhir yaitu kepentingan kepada pengkaji. Kepentingan kajian ini terhadap pengkaji yaitu selaku pelajar dalam usaha untuk menyempurnakan projek tahun akhir bagi memenuhi syarat untuk bergraduan. Pengkaji perlu menyiapkan kajian ini dengan baik supaya ia boleh dijadikan sebagai rujukan untuk pengkaji di masa yang akan datang. Objektif kajian ini adalah yang pertama yaitu mengkaji cabaran unit promosi dan pemasaran dalam menarik minat orang ramai terhadap acara Pakafest. Yang kedua yaitu mengenal pasti cara-cara promosi dan pemasaran yang berkesan dalam acara Pakafest. Persoalan kajian untuk kajian ini adalah kajian yang dilakukan adalah sesuai dengan objektif pengkaji. Antara persoalan kajian ini adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu apakah cabaran unit promosi dan pemasaran dan dalam menarik orang ramai terhadap acara Pakafest. Yang kedua yaitu bagaimana cara-cara promosi dan pemasaran yang berkesan dalam acara Pakafest. Untuk kajian lepas pula, pengurusan pemasaran menurut Abdullah yang telah mengkaji tentang isu-isu pemasaran viral dan paid review dalam pemasaran internet melalui perkembangan media sosial, kaedah word of mouth WOM dalam pemasaran konvensional telah membuahkan satu bentuk baru pemasaran dalam talian melalui kaedah viral marketing dan kaedah paid review. Oleh itu, viral marketing ini boleh berlaku dengan menularkan produk perniagaan sama ada dirancang atau tidak. Manakala paid review ini pula adalah kaedah membayar seseorang untuk membuat testimoni terhadap produk maupun perkhidmatan. Justru itu, kajian ini telah dilakukan bagi menilai sejauh mana konsep viral marketing dan kaedah paid review yang biasa digunakan pakai oleh penjual dalam talian tidak melampaui ruang-ruang yang diharamkan oleh syariah. Pengurusan pemasaran Pakafest ini perlu dianalisis dan dilaksanakan, dirancang, dan harus dikawal. Hal ini kerana untuk mewujudkan atau membina serta mengekalkan pertukaran faedah kepada dengan pengguna, sasaran dan tujuan bagi mencapai objektif organisasi. Seterusnya, pengurusan pemasaran ini telah melibatkan pengurusan permintaan dan perhubungan dengan pelajar maupun orang luar yang datang ke acara Pakafest. Pada masa kini, pengurusan pemasaran sangat penting untuk membantu sebuah organisasi untuk terus berkembang dan berdaya saing, termasuklah acara-acara yang lain yang terdapat di Malaysia. Selain itu, pengurusan pemasaran acara Pakafest perlu berdasarkan konsep asas pemasaran iaitu 4P bagi membantu pemasaran yang berkesan dalam acara tersebut. Konsep asas pemasaran ini telah dibangunkan daripada strategi pemasaran 4P iaitu produk, kedua promosi, ketiga harga, keempat tempat, dan strategi ini telah dipecahkan kepada beberapa elemen-elemen yang lebih kecil supaya mudah untuk difahami dan mampu memberikan manfaat kepada pengguna yang lain termasuklah pengurus acara Pakafest ini. Untuk pengurusan promosi, dalam kajian Elmi 2014 yang telah mengkaji berkenaan dengan cabaran dalam menguruskan promosi jualan dan sumber bahan mentah di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Pahang. Tujuan kajian ini dijalankan adalah mengenal pasti strategi untuk promosi jualan dan sumber-sumber bahan mentah berkualiti tinggi. Selain itu, kaedah penyelidikan ini memberikan tumpuan kepada pendekatan kualitatif. Hasil dapatan kajian ini, pengkaji telah menyediakan beberapa cadangan kepada organisasi dari segi pengurusan strategik untuk melaksanakan promosi, jualan dan sumber-sumber bahan mentah. Pengurusan promosi dalam acara Pakafest ini telah berperanan untuk menambahkan kuantiti jualan tiket kepada pelajar dan orang luar dengan mengatasi pesaing yang mengadakan acara-acara yang hampir sama dengan
Fakafest dalam sesuatu pemasaran. Selain itu, pengurusan promosi juga perlulah dirancang dengan baik agar dapat mempengaruhi penonton untuk datang ke acara tersebut. Reka bentuk penyelidikan kualitatif. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih untuk menggunakan reka bentuk kualitatif, dan kaedah ini ialah kajian case. Seterusnya, kaedah temu bual dilakukan dengan menyediakan 5 soalan berstruktur kepada individu dipilih sebagai informan untuk ditemu bual. Pengkaji telah memilih individu sebagai informan untuk ditemu bual, yaitu pelajar pengurusan seni, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Reka bentuk penyelidikan kuantitatif. Dalam kajian ini juga, pengkaji telah menggunakan reka bentuk penyelidikan kuantitatif, manakala kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian tinjauan, yaitu survei. Menurut Sevita Merican, kajian tinjauan merupakan kaedah pengumpulan data dengan bertanyakan satu set soalan kepada sampel individu yang dipilih daripada satu populasi yang hendak dikaji. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji cabaran unit promosi dan pemasaran dalam menarik minat orang ramai terhadap acara Fakafest, dan mengenal pasti cara promosi dan pemasaran yang berkesan dalam acara Fakafest bagi menarik minat pelajar ataupun orang luar terhadap acara tersebut. Ini merupakan lokasi kajian yang telah dipilih oleh pengkaji sendiri. Menurut Caswell 2005, lokasi kajian adalah sebuah tempat pengkaji untuk menjalankan kajian dan dalam mencari responden dan informan bagi mendapatkan data dan maklumat yang berkaitan dengan persoalan kajian dan objektif kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih panggung eksperimen Fakulti Seni Gunaan Kreatif sebagai lokasi kajian. Persempelan. Definisi sampel menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah sebahagian kecil yang mewakili sebahagian yang lebih besar. Pemilihan sampel untuk kajian ini dilakukan secara rawat mudah yang melibatkan 40 orang pelajar pengurusan seni tahun 1, 2, dan tahun 3 di kawasan Fakulti Seni Gunaan Kreatif Unimas. Bilangan sampel bersesuaian dengan kajian kuantitatif yang memerlukan bilangan sampel yang besar untuk mewakili populasi yang dikaji, yaitu menurut Arkobaran et al. 2013. Populasi kajian terdiri pada 40 orang pelajar pengurusan seni, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, dan borang soal selidik akan diedarkan secara rawat mudah kepada 35 orang responden, manakala 5 borang temu bual yang berbentuk struktur telah disediakan oleh pengkaji dan akan ditanyakan kepada 5 orang informan yang telah dipilih untuk memperolehi data yang lebih tepat dan boleh dipercayai. Teknik pengumpulan data dan maklumat untuk kajian ini dikumpul menggunakan borang soal selidik dan hasil temu bual. Soal selidik. Menurut Arkobaran et al. 2013, instrumen soal selidik yang dibina menggunakan prinsip case, yaitu keep it short and simple, yaitu mengemukakan soalan yang ringkas dan mudah dipahami oleh responden. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, soal selidik adalah sejumlah soalan yang dikemukakan secara berterusan dalam borang tertentu untuk dijawab oleh sebilangan orang dalam usaha mencari dan mengumpul maklumat yang tertentu. Dalam kajian ini, pengkaji telah membuat borang soal selidik untuk mendapatkan dan mengumpulkan maklumat yang tepat dan betul berdasarkan objektif kajian. Borang soal selidik telah diedarkan secara rawat mudah kepada responden di kawasan kajian tersebut. Borang soal selidik ini terdiri pada 3 bahagian, yaitu bahagian A, bahagian B, dan bahagian C. Bahagian A adalah mengenai maklumat diri responden atau demografi. Bahagian B pula adalah soalan yang berkaitan dengan cabaran unit promosi dan pemasaran dalam menarik minat orang ramai terhadap acara Fakafest. Manakala untuk bahagian C pula adalah soalan yang berkaitan tentang cara-cara promosi dan pemasaran yang berkesan dalam acara Fakafest.
Oleh itu, bagian B dan bagian C dalam kajian ini menggunakan skala Likert 5 aras, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 tidak pasti, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Boran solusi lidik ini diedarkan kepada 40 orang responden di kawasan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Unimas. Temu bual. Menurut Rosmi Ismail 2015, temu bual adalah melibatkan pembualan pengkaji dengan subjek kajian yang tujuan untuk mendapatkan maklumat yang relevan. Temu bual adalah terdiri pada 3 jenis, yaitu temu bual secara terbuka, temu bual secara formal, dan temu bual tidak formal. Hal ini menurut Patton 1980. Selain itu, teknik temu bual ini terdiri pada 3 jenis, yaitu temu bual berstruktur, temu bual tidak berstruktur, dan temu bual separa berstruktur. Menurut Densin 2001, temu bual berstruktur ini adalah temu bual yang dirancang dan dilaksanakan mengikut senarai soalan yang perlu dijawab oleh responden sendiri. Dalam kajian ini, pengkaji telah menemukan 5 orang informan yang terdiri daripada pelajar pengurusan seni tahun 1, 2, dan 3 Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Unimas. Pengkaji telah menyediakan boran temu bual yang mengandungi 5 soalan berstruktur. Tujuan utama temu bual ini adalah untuk mengumpul maklumat atau data berkaitan dengan persoalan kajian dan objektif kajian yang telah disediakan oleh pengkaji pada awal kajian. Kaedah analisis data. Pada peringkat akhir kajian ini telah dijalankan secara deskriptif untuk menganalisis data soal lidik untuk menghasilkan laporan kajian ini. Dalam kajian ini, kekerapan, carta, jadwal peratusan, dan min telah digunakan untuk mendapatkan data. Selain itu, pengkaji juga menggunakan skala Likert 5 aras dan mempunyai tahap min dalam menentukan tahap pengurusan, promosi, dan pemasaran dalam acara Fakafest. Taburan kekerapan. Kekerapan ini ditarifkan sebagai ringkasan jadwal di mana data disusun dalam bentuk numerik tertentu untuk mengatur dan meringkaskan tinjauan data yang diperoleh daripada responden melalui jawapan soal lidik di bagian E, yaitu demografi seperti jantina, umur, pekerjaan, dan status. Seterusnya adalah min. Min atau dikenali sebagai purata merupakan hasil yang diperoleh daripada jumlah keseluruhan nilai dalam satu set data yang dibagi dengan bilangan data. Dalam kajian ini, semua data di bagian B dan C dianalisis menggunakan min. Ini adalah penentuan tahap min untuk faktor. 1 hingga 4 adalah tahap min sangat rendah. Seterusnya 1,50 hingga 2,40 tahap min rendah, 2,50 hingga 3,40 sederhana, 3,50 hingga 4,40 adalah tinggi, yang terakhir yaitu 4,50 hingga 5,50 tahap min sangat tinggi. Seterusnya adalah skala Likert 5 aras yang digunakan pengkaji dalam mengumpul data berdasarkan objektif yang telah disediakan, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Seterusnya adalah batasan kajian. Batasan kajian ini adalah responden kajian hanya terdiri pada pelajar pengurusan seni tahun 1, tahun 2, dan tahun 3, yaitu telah dipilih secara rawat muda. Selain itu, kajian ini tidak merangkumi acara-acara yang lain. Walau bagaimanapun, hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan atau panduan, sama ada untuk tujuan penyelidikan atau proses pembelajaran dan pengajaran. Instrumen kajian. Instrumen kajian ini adalah alat untuk mengumpul data yang dikehendaki bagi menjawab soalan yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Justru itu, instrumen atau alat kajian yang digunakan pengkaji untuk mendapatkan data dalam kajian ini ialah boran solusi lidik yang menggunakan skala Likert 5 aras dan temu bual yang struktur. Instrumen boran solusi lidik digunakan untuk mendapatkan data, manakala
temu bual struktur untuk mengukuhkan lagi data yang telah diperoleh oleh pengkaji. Untuk kesimpulan kajian ini, acara Fakafest adalah sebuah acara kesenian yang pertama diadakan pada tahun 2018. Oleh itu, pengurusan pemasaran ini sangat penting bagi sebuah acara seperti acara Fakafest dan sebagainya untuk mengawal pergerakannya dari semasa ke semasa. Pengurusan promosi dalam acara Fakafest haruslah dilakukan oleh penganjur secara efektif bagi menarik minat orang luar maupun pelajar datang ke acara Fakafest tersebut. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan maklumat. Pengkaji telah mengedarkan sebanyak 35 boran soal sidik dan 5 soalan temu bual kepada pelajar pengurusan seni, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Pengkaji juga berharap agar kajian ini dapat membantu pengkaji yang lain pada masa akan datang. Selain itu, ia dapat membantu pihak penganjur acara Fakafest dalam pengurusan pemasaran dan promosi untuk mencapai maklumat yang telah ditetapkan. Itu saja untuk pembentangan proyek tahun akhir saya. Terima kasih.